qawluhu tajid bihi sun'an badi'al hikami lakin bihi qama dalilul adam. Kemudian cara kita tafsir kata ay intanzur fi ahwali ma zukira ta'lam fihi sun'an dia dhamma qadi ay sun'atan bahiratan. Jadi tak kalau musannaf kata dulu fanzur maka pilih olehmu di ahwali nafsika pada perlakuan diri kamu. Kemudian mungkinlah pilih pula kepada alam yang sebelah atas daripada langit dan lainnya, kemudian alam yang sebelah bawah daripada bumi dan lainnya. Intanzur, jika engkau pilih, jika engkau fikir, engkau perhati fi ahwali ma zukira pada segala kelakuan bagi barang yang telah tersebut. Kana bima zukira ay minnatik wal alamil ulwi wa sufli. Apabila mengikuti segala kelakuan yang tersebut, ta'lam fihi, nascaya engkau ketahuilah padanya, nascaya engkau ketahuilah padanya, pada mazukira itu atau pada nazar fi ahwali mazukira, engkau dapat tahuilah sun'an, baca dia bi dhammi qadi, sun'an dengan makna ay sun'atan bahiratan, akan kejadian yang nyata. Wahia apa sun'atan bahiratan? Wahia kinayatun anil a'radil makhluqati, yaitu kinayah daripada segala a'rad yang dijadikan. Ada dapat di berapa kejadian yang terang. Habis itulah kalau aku perhati, aku dapat lebih berapa a'rad. Asal a'rad ni mari daripada kelima arada ya'rudu ardan, benda pelengkang, benda yang berapa kedatangan ke asal mananya. Tapi tu arak pada logat itu barang yang datang semesta habis. Tu asal makna pada logat. Barang yang datang semesta habis. Supaya kita kata juga, sekali juga nyak dia juga. Dia paling benar dia berapa timbul segelang ke atas pada logat banyak arak pada logat. Data mari mentarai, tiba mari mentarai, tu atas araba yang itu lah tu. Kalau itu bila kita perhati di diri kita ada benda berdata-data gitu, tengok besar dulunya belum, lepas tu datang besar, kemudian pada kecil, tinggi, data mari, kemudian daripada rendah, begitulah. Sejuk panas sekali, sejuk tubuh kita sekali panas, maknanya seketika sejuk, seketika lain panas. Itu benda arak, dia panggil benda yang berdatang-datang. Kalau ada perhati dia berlaku juga datang. Itu kalau kita perhati. Tapi kalau tak perhati dia panggil perkara biasa. Bila perkara biasa itu tidak menjadi dalil. Dia kena kita perhati sebab itu unzur. Tu tengok dengan mata hati bermakna kita fikir,
Kau perhatikan pada segala kelakuan dia yang kau tunjuk panah, besar kecil, tinggi rendah. Nah, ada benda pula, rasa pula begitu juga. Sekali benda tu kelak, tapi manis. Ada benda tu masuk. Nah, ada benda tu tawar, ubah jadi macam-macam. Bila kita perhati dapatlah dia ada. Tajid fihi sun'an ay sun'atan bahiratan. Apa sun'ah? Iaitu kinayah daripada segala a'raq makhlukah. Dia. Aku dapatlah padanya pada mazikirah tu aku dapatkan sun'atan bahiratan, yang kinayah daripada a'raq. Kinayah daripada a'raq. Segala a'raq yang berdata-data ini aku dapat pula. Bila aku perhati, kalau itu bila benda yang data-data tu panggil benda baru. Karena baru-baru tu apa dia? Maujudun ba'da adami. Iaitu benda yang ada kemudian daripada tak ada. Dia panggil maujud. Yang ba'da adami lah panggil benda yang baru. Kemudian bila kita perhati di diri kita ada benda yang data-data ini, belum tu tak ada lagi, lepas tu berlaku. Itu menunjuk data baru. Baik, kemudian erat nahu titik fatajid, maka bermula lafaz tajid, anak lafaz fatajid, maka bermula lafaz tajid itu mana? Itulah dalam mata kata tajid fihi sun'an fatajid. Ini soalan kata je, faqauluhu tajid, maka katanya mukannah tadi itu majzumun fi i'rab nahwu, dijazam akan dia. Kalau rafa kata tajidu, ini tajid, itu dijazamkannya, alamat jazanya sukun tajid. Tapi PPN itu kena hazah saja atau wajada yaudidu, atau kena ditambung nakorah wajada yaudidu. Dia panggil kata wa, itu jatuh antara kasrah dengan dia. Kalau tu kena buat. Bila buat kena yaudidu, wajada yaudidu. Pemari nyata pun tajidu, tu lah. Itu hak tarah. Kaman dia hak nahunya baik dah tu jazam tajid. Sebab apa jazam tu? Fi jawabi syartin muqaddarin. Jazam pada menjawab bagi syarat yang ditakdirkan. Dia panggil jawab bagi syarat mahzuf. Jawab bagi syarat mahzuf, takdirnya intanggu. Syarat kita kata ai intanggu ada. Itulah yang pasal jaza dalam kalam mukannah kata tajid. Jaza sebab apa? Sebab jawab apa? Jawab bagi syarat. Mana syarat? Syarat yang mahzuf. Syarat mahzuf bila kedai mungkin dia panggil jawab syarat muqaddam. Ini jawab bagi syarat yang mahzuf yang ditakdirkan dengan kata intanzur. Jika engkau fikir, jika engkau pilih fi ahwali ma zukira, pada segala kelakuan bayar tersebut, tengah pada bayar tersebut tu diri engkau. Bila engkau pilih di kelakuan diri engkau sejuk panas, gerak diam, nasaya tajid. Dia panggil jawab. Nasaya akan dapat silah fihi padanya, mana ta'lam. Dapat tu dapat dengan apa? Dengan dalam tahu. Dia panggil dapat mana tahu. Dapat tahu. Tajid ay ta'lam. Ini mesti ni. Nasaya engkau dapat tahulah fihi padanya, pada mazikira tu ada sun'an. Aku dapat ajar sun'an. Apa sun'an? Ay sun'atan bahiratan. Beberapa namanya percaya dia nyata. Yang ini beberapa arah. Sebab dia tak sun'an ini kinayah daripada arah. Itu dia. Sebab kita nak tahu kata percaya sifat tu lainnya kita. Sebab apa?
sejuk dengan diri kita pula ke? Lain. Dengan dalil tak sah kita nak kata ni diri kita. Lepas tu berlaku di diri kita tu sejuk. Kita panggil tubuh sejuk, tubuh panas. Hak pula ke sejuk panas tu dengan diri kita? Lain. Dengan dalil kita nak tahu hak pula ke lain, kita buat mutadaqah basah tadi. Diri kita tu ialah sejuk. Tiap-tiap sejuk ialah diri kita, sah ke tak? Tak sah. Tu menunjuk kata lain. Tu dia. Apa di tubuh kita tu ada warna macam-macam pula tu. Rambut warna hitam, batu warna putih, ada yang ubah. Hitam-hitam satu putih. Ubah dah. Warna putih. Kalau gitu kita tak sah nak kata rambut ialah putih, putih ialah rambut, tak sah. Rambut ialah hitam, hitam ialah rambut, tak sah. Itu menunjuk kata lain. Ya kalau hak gelap ya sah kita buat mutadaqah. Bajak ialah parang, parang ialah bajak, sah. Tak apa hak gelap. Dua lapan ya satu makna sah lalu kita buat mutadaqah. Ni tak sah ni. Putih ialah kena rambut, tak boleh. Putih ialah sifat rambut, masalah kuat diri. Itu tak sah. Maka diri kita ni ialah sejuk, tak sah kita ada apa. Itu menunjuk kata di diri kita ni banyak percaya-percaya hak datang. Itu kata sun'ah bahirah. Kalau ada berarti anda dapatlah pada mazikirah itu sun'ah bahirah. Antara lain gerak diam. Apa gerak diam tu kita maklum sekali bergerak belum tu dah menunjuk tabaharuk. Dalam keadaan gerak tu diam, tak minta lagi tu diam pula menunjuk tabaharuk. Tapi kita tarik dia ke langit, betul langit dia di rupa diam tu sifat baru berlaku di langit. Langit baru betul. Tu tengok bumi pun diam baru betul kerana diam tu berlaku di bumi. Diam ada di batu. Air laut bergerak yang baru ada di air laut. Tu tarik dia. Ada dia dah tarik dia. Thumma tatul lil alamin umri thumma tatul. Tengok dia. Dari depan ada tengok. Bila kita tengok berarti akan dapatlah. Akan dapat tahulah kata ada padanya ada sun'atan basirah, ada beberapa perkara yang nyata, yakni arah. Akan dapatlah. Situ menunjukkan ada Tuhan yang membaharukan. Tarik dia. Tu satu Arab nahu dia kata tadi tu jaza jadi jawab bagi syarat yang mahzuf yang ditakdirkan insan tu. Lagi wa yaqihu ayyakuna ni dia nahu lagi. Dan sah boleh juga ayyakuna bahawa adalah ia qauluhu tadi, perkataan tadi itu boleh juga dia dijazamkan majzuman, dijazamkan fi jawabil amri, pada jawab amr boleh juga. Mana tangguh anu amr kan tak ada kena kata jawab syarat mahzuf nak tidak jawab amr selalu waktu tak ada kena kedeko tangguh amr. Maka pilih olehmu, perhati olehmu ila nafsika nafi awal nafsika. Tadi jawab bagi umzuk selalu tak. Tadi jawab bagi umzuk selalu tak. Aku kata dijazam pada jawab amar. Itu dia. Baik. Itu segi Arab nahu. Kemudian di segi lughah pulanya. Wal ba'u, dan bermula bo mana bihi. Wal ba'u ay wal ba'u fi bihi, bo pada kata bihi tu fi qawlihi bihi adalah ia bermakna fi. Pokoknya mana fi tapi sekarang kata ay insan ruh fi ahwali ma zukira ta'lam. Itu tafsir maksudnya fihi hafi pasti bagi diri. Apa dengan makna fi? Saya engkau dapat tahulah padanya. Engkau dapat tahulah padanya pada mazukira. Nami menafsika wal alam alwi. Engkau dapat tahu akan sun'an wa sun'u bimakna sun'atil bahirati.
Sun'u ke asal masdar. Qana'a yasna'u kun'an masdar. Tapi makna di sini makna sun'ah al-bahirati dengan makna lafaz. Gapo sun'atil bahirah bayar min nuqutin mustinatin, daripada nuqut ni kita kata tulisnya, kita tulis kat di kertas kita panggil nuqut, ukir-ukiran, lukis-lukisan. Dia panggil nuqutin mustinah, daripada ukir-ukiran, lukis-lukisan yang teguh. Tengok dia. Lagi pula wa alwan mustahsanatin, dan segala warna yang dibilang elok, warna yang elok. Baru kita tengok tak dia ayah bapak, oh molek. Tapi nak perhatilah, ni warna ni suka dengar pengelusik. Burung banyak tu. Ni warna ni, bulu dia ni tegak, bulu lah tu. Di kaki, warna ni, paruh pucung dia tu, balas tu. Tengok tak. Burung jangan domel dia tengok, kaki tengok. Bulu koyak, ada hijab, ada biru, ada merah, ada kuning. Di alwan sahsanah itu masalahun ahbasirah. Tak ada ukir-ukiran yang teguh. Dia tengok apa bertanya orang yang nak buat menjadi, nak berjana dah. Kadang-kadang ngelukis di tubuh. Nak buat ngelukis tubuh tu. Kena ada tak molek, ni tukuh, tu tubik, ngelukis hak lain. Itu dia. Macam-macam. Dia panggil nuqut mustinah. Tapi kita tengok hak asli mari hak Tuhan buat tu, mari asli tengok macam-macam ukiran di tubuh kita tu. Tu dia panggil sun'atan basirah. Tapi kita tengok apa-apa dengan fikir tu, dia lahir satu, dia panggil satu cara yang dia kata kali kita tengok kita fikir. Tapi kalau tengok tak fikir, dia panggil biasa. Sebab hari-hari kita dah tengok macam ayah isik, kita dah tengok semua. Semua burung dia tengok semua. Tapi tengok tak kaki dia tak mari satu perkara pelik luar biasa. Begitulah ilama la yusqa, hingga kepada barang yang tidak dihinggakan, tak dapat dihinggakan. Siapa nak minum seperti daripada segala sifat-sifat. Segala sifat-sifat. Wala yuhiqu bihi, dan tak dapat meliputi dengannya, dengan ma zikira tak ni, ataupun dengan ma la yuhqa min as-sifat. Barang tak dapat dia nya, tak siapa dia boleh meliputi, boleh tahu habis, tak dapat. Illa malaikat yang meliputinya, illa khaliqul ardi was samawat. Malaikat Tuhan yang menjadikan bumi dan segala langit. Dia saja yang meliputi segala-gala. Dia saja yang meliputi segala-gala. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Itu dia. Kalau itu wa kullu hadza, dan bermula semua ini, hadzal mazkur tani, min as-sifat hadzal mazkur, yang tersebut daripada ahwal ma yukira fi ini. Semua ini Allah tanya apa? Dan itulah yang menunjuk dia ala ilmi qani'i di atas pandai. Ada Allah melukis, tengok Allah tinggal melukis. Buat gambar Allah pandai. Ada kita begini yang besar terang. Allah. Itu dia Allah bahasa pandai. Ada nak ada tengah-tengah Allah bahasa pandai. Melukis gambar Allah tu, gambar Allah ni. Metal. Ada. Apa nak? Cepat dia nak apa tu dia melukis. Tu pada dengan dua. Tu dia. Itu menunjuk kata pandai Allah yang melukis buat. Kalau itu kita tengok semua macam ni juga. Menunjuk apa tu? Menunjuk atas pandai bukannya. Apa dia sana? Allah Ta'ala lah. Wa qudratihi atas ilmi. Kullu hadha dalun ala qudratihi atas kuasanya qani'i.
wa iradatihi da'adah kehendaknya sani'ih menentunya sani'ih. Kalau nyanyak mana boleh buat, kalau lemah mana boleh buat, kalau jahil mana boleh buat. Itulah menunjuk semua itu menunjuk atas ilmu sani'ih, pandainya Tuhan itu dan kuasanya Tuhan itu dan wa iradati menentunya kehendaknya bukan namanya wa hayatihi dan hidupnya kalau mati mana boleh buat. Ini semua ilmu qudrat iradah hayat semua ni ayat panggil beberapa sifat wajibah bagi Tuhan yang menjadikan. Sebab apa boleh kata kullu hadza dalun ala ilmi qani' li'anna zalika, kerana semua yang demikian itu zalikal mazkur tadilah min ahwan, zalikal mazkur min al-ahwan la yaqduru, tidak keluar ia, tidak berlaku ia illa malaikan amman bila wasa amman ittafaqa. Tidak keluar ia, tidak berlaku malaikat dari mereka Tuhan yang ittafaqa, yang bersifat ia nak bima zikra, dengan barang dengan sifat-sifat yang tersebut. Berapa ma zikra ilmi, ma zikra ilminal ilmi wal qudrah wal iradah wal hayat. Surya ma zikra, kita tak tersaur, kita tak terima dia nak boleh buat kalau tidak ada ilmu. Kita tak terima nak boleh buat kalau tidak ada bergerak kuasa. Demikian baik pula. Tiba-tiba kita tengok dijasa dikesan mana kita sendiri ni ada bagai-bagai sifat, bagai-bagai warna, bagai-bagai kelakuan. Itu menunjuk ada Tuhan. Maka Tuhan itu mesti bijak, pandai, mesti kuasa, mesti tahu, mesti pula yang menentu dan hidup. Itu makna kata wa kullu zalika la yaqduru illa amman ittafaqa bima zikra, lianna zalika al-madhkur min al-ahwal tadi. La yaqduru, tidak berlaku ia, tidak keluar ia zalika illa malaka dari man ittafaqa, daripada mereka ittafaqa yang bersifat yang mereka yang Allah Ta'ala. Istafaqa bima, dengan barang, dengan sifat-sifat zikra, sifat yang telah tersebut mana, iaitu ilminal ilmi wal qudrah wal iradah wal hayat. Maka dari itu kita boleh terima. Kalau tak ada Tuhan tak boleh terima, mesti kena ada wujud tidak bakal hidup lagi. Badi'al hikami, badi'al hikami tajid bihi sun'an badi'al hikami. Nascaya engkau dapat silah padanya dan engkau dapat tahu padanya akan diberi apa kelakuan. Sun'an iaitu nama sun'atan basrah. Badi'al hikami, apa makna badi'? Tengok dia seperti dia kata al-badi'u huwa al-mukhtara'u ala la ala misalin sabaqa. Asal makna badi' ni asal makna yang indah, yang indah. Kalau gitu badi'al hikami mana yang dia yang diwujudkan. Sebab dia seperti al-badi'u huwal mukhtara'u. Ya kalau baca isim fa'il badi kepada Allah Ta'ala kepada ayat badi'u samawati wal ardh. Badi itu kepada Allah Ta'ala yang merentahkan segala langit dan bumi. Apa makna yang merentah? Yang buat yang tidak ada contoh teladan. Itu panggil badi. Sabit itulah pada layak tiap-tiap benda yang apabila benda yang ada dengan tidak ada contoh teladan, dia panggil benda itu benar bid'ah. Sebab kita panggil bid'ah. Bid'ah itu direti pada layak. Kita panggil bid'ah itu apa? Bid'ah itu mana saya yang Tuhan.
Pada loyak bila dia panah mereka bagi-bagi dengan dia misalnya dia sama-sama dia sama mungkin mana orang ada mereka sudah buat ada panjang pandai mereka yang mau mana mereka ada bagi-bagi oleh panah mereka bagi kalau itu benda yang mereka panjang bid'ah panjang mubtadi' panjang muhtarak dia panjang benda yang belakang itu asal pada loyak yang Melayu juga ambil kelima Arab dijadikan Melayu anak berdoa berdoa itu kelima Arab lah asalnya kita menjadikan Melayu dengan itu tapi kita tak kata berdoa kalau benda tak belajar bila belajar terlampau baru banyak berdoa maka kalau cari berdoa okey tidak ini berdoa kalau berdoa tu maaf kalau dia terus luar biasa banyak pun dia berdoa kalau sakit orang tak sakit lagu tu sakit berdoa itu berdoa mari pada bid'ah terima Arab kita jadi Melayu berdoa seperti itu tu pada loyak kalau kata pandai berdoa orang tak nampak dia nampak pandai apa boleh mereka buat pelan sendiri tak ada tiru-tiru dia rancak tu pandai berdoa tu dia lah kalau kita Allah Ta'ala buat langit dengan tidak ada contoh teladan Allah berdiri Allah yang membid'ahkan langit dan bumi tu bukti loyak tu dia pandai berdoa bid'ah pasal bicara lah pula bukti loyak tu tadi kita tak ada takut imam bid'ah dan pun dia kata bid'ah asal kita reti makna loyak reti makna darak dan reti murak jadi baru tak ada apa-apa ni pandai kata bid'ah ya bid'ah lupa pula kata bid'ah agak kita lagi tu jangan berlego nawi faham pada loyak sebab itulah langit bumi panggil bid'ah langit bumi panggil bid'ah sebab apa? Sebab makhluk Allah Ta'ala wajah Allah Ta'ala buat dengan tidak ada contoh dengan tidak ada tiruan itulah makna bid'ah pada loyak tapi itu di sini segala perbuatan yang kita tengok di makhluk tu ia panggil badi' al-hikam al-badi' huwal muhtaram ini pasal makna isim mab'u dia kita maklum kelima demo fa'il dia pakai dua makna ada kala pakai makna isim fa'il ada kala pakai makna isim maf'ul ada pun dalam ayat kata badi'un kerana badi' kata Allah Ta'ala itu badi' makna mubdi' badi' makna mubdi' yang merentah kata Allah Ta'ala bila badi' itu kena kembali atau nama makhluk dia panggil mubdi' sebab sini kata wal muhtara'un iaitu benar rentahan la ala misalin sabaqa bukan di atas contoh yang telah dulu kalau kata ada contoh kita tiru itu ya tak panggil muhtarah kita buat apa-apa kita buat rumah kita ambil pelan hak Allah ada pun kita tiru rumah dia ada tengok rumah dia tu buat batu kita pun tiru lepas ni pelan ni dek mana kita tiru rumah dia pelan kita tiru hak Allah ni tu dia tak panggil bid'ah hak pasal dia waktu dek pelan sendiri dengan tak ada tiru dia siapa-siapa ada panggil bid'ah dia panggil muhtarah layaklah wal hikami pula hikami sebab tu boleh diartikan badi mana yang indah yang indah kalau kita baca makna mubalaghah dah fa'il mana dia mubalaghah mana ia sangat indah ia sangat indah yang sangat bagus wal hikami artinya dobit kerana lapan ni rupa macam ni nak samaran dengan macam hukmi kata nak baca hukmi tak dia dobit bisa keril ha'i ayo kita baca dengan kasrah ha wa fathil kafi hikami dia jadi baca dengan kelimah jamak kata tawazah fi al
wal hikam bi kasril ha'i wa fathil kafi. Hikam jam'u hikmatin, jamak daripada mufrad kata hikmah. Sebagaimana kaedah sharaf dan jamak data tawazun fi'alun, mufrad dia data tawazun fi'lah. Hikam mufrad dia hikmah. Dengan makna apa di sini? Di makna al-ihkam, dengan makna masdar ini. Ihkam, ahkama yuhkimu ihkam. Tafsir pula ihkam maknanya tafsir lagi. Ayil itqan, itqan, atqana yutqimu itqan. Itqan atau kita jatuh teguh, teguh. Karena kata kukuh pun kalau supaya kita kata Allah tu hati dia teguh, tak bergoncang, tak jadi bergoncang. Walau susah payah teguh. Bahasa tak teguh ni nampak lalu. Bahawa susah goncang lalu goncang. Dia tanya tak teguh, tak tegak. Oleh hati teguh, hati tegak ni tak bergoncang. Kalau begitu hikam jamak daripada mufradnya hikmah dengan makna ihkam, itu makna masdar. Ihkam tafsir dengan makna itqan banyak kali tu, baru bila kita ambil maksud lagi kata dia teguh. Kalau gitu al-hikam yang teguh. Tu dia. Wa jam'uhu, dan bermula jamaknya mana? Jamak lafaz hikam. Qaulihi hikam, mana apa jamak jadi? Adalah ia li ta'addudihi, kerana banyaknya. Kerana berbilangnya bisa babit sun'i alladhi huwa sun'atul basirati. Sebab sunai dengan jamak babi al-hikam. Kerana berbilangnya dengan sebab berbilang sun'i. Kerana berbilangnya berapa dia tadi? Ma zikira minal ahma zikira min nafsika, satu tadi. Terus apa dia jamak tu? Kerana dengan sebab berbilang kelakuan. Sebab berbilang kelakuan sun'i alladhi huwa sun'atu. Dan atas diri kita saja nak kata berapa sun'ah banyak kelakuan. Dua orang. Warna kalau warna di tubuh kita ada warna merah, ada warna hitam, ada warna putih. Berapa kata warna ada di tubuh kita ni? Segi warna, segi tinggi, segi pula besar kecil. Tu dia. Tu lah. Bulat petak macam-macam tu. Apa kata banyak. Wa qad waqa'a fi kalamil Ghazali, dan sungguhnya telah jatuh pada perkataan Imam Ghazali. Ulih laisa fil ihsan, nak kelapa tu fa'il waqa'a. Seolah-olah kata wa qad waqa'a fi kalamil Ghazali. Ulih perkataan, seolah-olah kata ulih lafaz laisa fil ihsan abda'u mimma kana. Imam Ghazali pernah kata laisa fil ihsan, tidak ada pada ihsan abda'u lebih indah mimma kana, daripada barang yang telah ada ia kana. Jadi maknanya langit bumi tak boleh ada hak yang lebih indah daripada hak yang telah ada. Kalau jajak langit bumi, tidak ada pada insan yang lebih indah daripada barang yang telah ada ia. Kalau itu insan macam mana mungkin tidak ada pada mungkin ini yang lebih indah daripada mungkin yang telah ada ia. Jadi dia tu mesti juga tu Imam Ghazali kata begitu. Sabit itulah fasana'a alaihi jama'atun, maka penduduk kita panggil mencela
atasnya atas kalam Ghazali atau letak di atas Ghazali sendiri oleh jama'atun ay minal ulama. Jadi banyak orang yang tuduh ke Imam Ghazali, banyak orang yang tuduh ke atas Imam Ghazali, sebab Imam Ghazali kata belah tu. Imam Ghazali kata laisa fil insani abda'u mimma kana. Tidak ada pada mungkin ni yang lebih indah daripada mungkin yang telah ada ia. Itu dia. Tidak ada dia. Tak boleh ada dia mungkin yang lebih indah pada ni. Sekaligus memberi pahala. Di kata Tuhan tak kuasa nak mengada alam lain daripada ni yang lebih indah. Dia berhati tadi tu. Tadi tu dia pakai wuduk Imam Ghazali. Allah tak faham dia pakai wuduk. Apa Imam Ghazali cakap gitu. Lebih lagi Imam Ghazali ni Allah mesti dari segi fiqh. Tu dia. Oleh ahli falsafah lagi pula orang tersafir nak kata orang yang terkenal Imam Ghazali tak apa dikata belah tu memberi waham perkataan tu kata Tuhan tak kuasa nak mengada alam lebih elok pada yang ada ini. Begitu sekaligus. Jadi betul-betul sungguh sebab itulah tuduh atasnya oleh satu jamaah kesana alaihi jama'atun. Itu dia. Maka tuduh atasnya Ghazali oleh satu jamaah sahabat ulama. Tuduh ke mana? Bi anna fihi kana bi anna fihi dengan bahawa ada padanya pada kalam Ghazali, pada perkataan Ghazali ini Allah tanya ada padanya apa? Nisbatal ajzi, membangsakan lemah ilaihi, nisbah kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau Allah kata Tuhan lemah, saya tak kuasa nak mengada alam lebih elok pada alam yang sudah ada ini. Jadi Tuhan tak kuasa nak menjadi langit lebih molek pada ni lagi. Tuhan tak kuasa nak menjadikan bumi lebih molek pada ni lagi. Kedua pihak dalam Ghazali itu tak boleh putus. Tapi itu bukan murah Imam Ghazali. Sebab ni kita dengar perkataan dia dalam-dalam ni kita buat gaduh tak? Tak kena. Itu dia. Lalu keluarlah balik ke hak orang yang tolong bela daripada Imam Ghazali ni jawab. Wa ujiba anhu. Dan dijawabkan daripada mana tu? Daripada masana'a alaihi lah. Daripada tuduhan tak nuduh. Dan ataupun tak di sini dijawab daripada kalam Imam Ghazali yang dituduh atasnya. Malah itulah dijawab daripada kalam Imam Ghazali yang dituduh atasnya sedih. Dijawabkan di ajwibatin dengan beberapa jawapan. Dalam banyak-banyak jawapan ambil satu hak paling elok. Ahsanuha, yang lebih eloknya elok ajwibah. Segala jawapan tu banyak orang tu jawab, itu jawab, banyak jawapan. Tapi yang paling elok sekali daripada segala jawapan ialah annal makna, ay makna kalam Ghazali, bahawa makna perkataan Imam Ghazali itu makna dunia. Laisa fil imkani abda'u mimma kana li'adami ta'alluqi ilmi Allahi wa iradatihi bi ghairi ma kana. Itu dia. Tidak ada pada imkan yang lebih elok. Mungkin yang lebih elok, lebih indah daripada barang mungkin yang yang telah ada ia. Sebab apa tak boleh ada lebih elok daripada mungkin yang telah ada? Li'adami ta'alluqi ilmillah, kerana tidak bertakluk oleh ilmu Allah. Itu dia. Wa iradatihi, dan tidak takluk oleh iradat Allah. Allah tidak takluk. Itu dia. Bi ghairi ma, adami ta'alluq bi ghairi. Apa tu? Tanazah tak. Apa nama tu? Takut mereka kata adami ta'alluq. Kerana tidak bertakluk oleh ilmu Allah, tak bertakluk oleh iradat Allah, tak bertakluk dengan itu takluk pada takluk. Tidak bertakluk bi ghairi ma, dengan yang lain daripada barang, kerana ia telah ada ia barang. Berapa makana alladhi, sifat dan mak. Dengan yang lain daripada barang, alam ia telah ada ia.
allazi huwa hadzal alam. Gitu. Tu nak tanya Imam Ghazali kata, tidak ada pada insan alam yang lebih enak daripada barang. Alam mungkin dia telah ada dia. Kenapa? Kerana Tuhan tidak kahana nawi ada. Maka boleh nak ada sendiri dia Tuhan tak kahana. Maka masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Dan pula Yasin kita dah baca innama amruhu idza arada syai'an. Sesungguhnya pekerjaan Allah Ta'ala apabila dia kehendak akan sesuatu nak beri ada. Ayyaqul lahukum, maka dia berkata yang kinayah daripada dia mengada, fayakun, maka jadilah dia. Bila Tuhan mengada, maka adalah dia. Maka nak mengada tu, mengada tu terhati di atas kehendak. Dia tidak mengada kalau tidak kehendak. Supaya kita tak nak. Bila tak nak, dia tak buat lah. Bila tak nak, dia tak buat. Dia kita rusi kan. Nak ke bahagia dia ada. Dia tanya nak ke tak? Nak ke tak? Tak nak. Dia baca. Nampak lupa dia tak nak. Jadi kita mudah faham di sini. Tapi kalau kita lari, kita kecek punya lari sikit. Orang kampung kita tu, dia kata nak ke tak? Ada juga sih. Dia tanya nak ke tak? Tak mau. Tak mau. Itulah lah tu. Bila bahasa surat kata mau. Nak tu hendak. Cuba kita kecek dia jadi turut tu supaya ni mudah dia tanya nak ke tak? Tak nak. Dia tanya tadi tu kalau lumpur tak boleh. Tak nak. Nak tak? Katanya nak tak? Tak nak. Nak tu hendak. Letak pasal surat hendak. Maknanya bila Tuhan tu tidak nak, tidak buat. Lepas bahasa dia bila Tuhan tak hendak nak berada, maka Tuhan tidak mengajar. Kemana nak berada? Mana? Balik kita dulu faham. Nanti faham. Nanti perhati. Balik kita dua ayat ni. Hurai je. Itu perhati. Lepas kita di dapur dengan bahasa kampung lah pula. Bila Tuhan tak hendak, dia kata bila Tuhan tak nak, maka Tuhan tidak buat. Bila tak nak, yakni bila Tuhan tak kehendak beri ada, maka tidak mengada. Bila tidak mengada, mana boleh ada? Itu istifham ingkari. Mana boleh ada? Jawabnya tak boleh ada. Jawabnya tak boleh ada. Hanya ada menunjuk kata ada ni sebab Tuhan mengada. Maka Tuhan tak mengada kalau dia tak kehendak dia ada. Itu kata kita tergerak terhati di atas iradah. Jadi tak itu mesti kata. Kita hanya semua lah. Itu dia. Yang nak sama rajin kan? Rajin balik ayam ngaji, rajin balik ayam beraya. Baik tu kan? Rajin balik ayam beraya. Ada malah beraya, tak boleh juga. Apa? Sebab kita panggil syarat nak dapat ilmu irsyadu ustazih. Tunggu ajar guru. Sebab tu kena rajin beraya. Nah itu ya. Beraya tak faham lagi seperti kita faham. Kita kena rajin beraya. Rajin beraya ni kata kita tahu kita dapat. Kena rajin mengajar. Tak kita rakyat kalau tambah kita pula. Tak boleh kita tambah. Tak mengaji batu kita ni tidak nak kira segalanya lah. Kira nak verify kita dulu tapi verify dah. Kita boleh juga tak dalam society. Itu bagi kita dalam dia mengaji bagi kita boleh kita rakyat tak boleh kita pula. Tapi nak jujur lah. Nak jujur nak istilah jangan dia nak menggalai lah. Itu dia. Baik, kalau kita ingat malam ulama Quran, ulama usuluddin dia kata qudrat itu terhati atas muwafaqat iradah. Apa dia kata gitu. Qudrat itu terhati di atas muwafaqat iradah. Yang mana tadi? Dengan maknanya Tuhan tidak buat kalau dia tidak kehendak. Dia tidak mengada kalau dia tidak nak berada. Itulah hadis kata wa ma lam yasha lam yakun. Barang Tuhan tidak kehendak nak beri ada, tidak boleh ada dia. Bapak, bila Tuhan tak kehendak beri ada, dia tidak mengada. Bila dia tidak mengada, maka benda tak boleh ada sendiri. Kalau kita ni ada ni,
ni berlaku menunjuk atas dia kehendak dia ada. Masya Allah, karena barang yang telah kehendak dia ada ya. Masa dia bila kita tengok itu, kita redah lalu dengan apa-apa, capur dengan apa-apa lalu. Musyahadah kita tengok hakikat, tengok Allah Ta'ala lalu. Bila tengok Allah Ta'ala, apa yang berlaku atas diri kita boleh berlaku sendiri, tak boleh berlaku. Hanya berlaku menunjuk dengan kanan berlaku dia. Tak nak murid siapa? Nak murid siapa? Tak ada lah, tak nak murid. Nak murid Tuhan ni. Ada saya nak murid Tuhan. Ya, ni melawan dia. Tak boleh tak. Itulah reda dengan apa-apa Allah Ta'ala. Dia tengok tu. Bila tengok sabar. Sebab apa? Sebab apa? Tu baru nak hilang tu lah. Tu berhukum syarah. Tu berhukum syarah lah. Sebab yang jadi begini, sebabnya itu, sebabnya ini, untuk syarah kata jana. Tu sebab tu capur dengan syarah lalu lah. Itu dia. Itulah ini bahagia kita sebagainya. Maka kita tengok pada alam, termasuk diri kita sendiri, ada padanya beberapa kelakuan. Itu maksud kata sunnah bahirah. Dan gerak yang segala warna-warni, segala sifat-sifat ni pada diri, dia panggil sunnah bahirah. Itu maksud misalnya kata tajid bihi sun'an. Habis itu dia mengaji, dia besar sungguh. Dia mengaji, dia lebih dah. Pahudi itu lebih pula. Habis itu halal tak ingin mengaji. Patutnya halal tak ingin mengajar. Ada. Kata halal tak ingin mengajar. Apa nak lah tak ingin mengajar? Itu dia. Itu halal. Inilah kita nampak. Sebab kita jihad juga, kita lawan juga. Ini sebab kalau kita. Dia ada. Itu kalau gitu hak Imam Ghazali kata tak ni tu kita biasa kena ke tak kena hak dia kata. Kalau murak zahir sekaligus hak dua pihak tak kena sungguh. Kalau hak dua pihak tak kena sungguh tak kena. Tidak ada pada insan seolah pada alam ini tak boleh ada alam yang lebih enak daripada alam yang sudah ada. Kalau kita nampaknya sudah kata Tuhan tak kuasa nak alam lain. Tak kuasa Tuhan nak jadikan langit hak yang lebih molek pada ni lagi. Dua pihak tu kalau kau tu tak kena sungguh. Imam Ghazali kata lagu tu bukan murak itu. Muraknya tak boleh ada alam yang lebih elok daripada alam yang sudah ada, kerana Tuhan tak nak ada. No lah. Itu dia. Itulah jawab tu. Dia kata jawab makna kalam Imam Ghazali maknanya laisa fi imkani abda'u mimma kana li adami ta'alluqi ilmi Allah wa iradatihi, kerana tidak bertakluk oleh ilmu Allah, kerana tidak tahu Allah dan tidak kehendaknya Allah bighairi ma, dengan yang lain daripada barang, dengan alam yang lain daripada barang, karena daripada barang yang telah ada ia. Japa makana allazi huwa hadzal alam, sifat pada makna ia ialah alam ini hak langit bumi bentang kita dah tengok ni. Tuhan tak nak ada hak lain. Kalau gitu bahawa mustahil. Maka iaitu apa iaitu abda' mimma kana, al-alamul abda' mimma kana. Ataupun nak tak diwiri makan boleh tak? Betul ya. Wa huwa, dan iaitu ghairu makana ataupun ghairu hadzal alam, mustahil. Itu dia. Lain daripada ini alam tu mustahil nak ada. Bapa boleh kata mustahil? Li adami ta'alluqi ilmillah, kerana tidak bertakluk oleh ilmu Allah, wa iradatihi, dan tidak bertakluk oleh iradat Allah bihi, bi ghairi makana. Itu dia. Kalau gitu faqadata alaihi, maka terbenarlah atasnya, maka terbenar atasnya oleh annahu laisa, atas kalam Imam Ghazali, oleh annahu, bahwasanya laisa fil insan annahu ghairul alam, laisa, tidak ada pada insan bihadzal i'tibar, dengan ini i'tibar. Wa in dengan ini i'tibar, mana ini i'tibar adam ta'alluqi ilmillah wa iradatihi, hadzal i'tibar. Wa in kana, dan jika adalah ia ghairul alam, ghairu hadzal alam, atau ghairu makana,
walaupun ia mungkin nanti ia mungkin pada diri. Habis kulasah lah kita nak ambil daripada kitab kita nak misal lah. Misalnya anak kita yang belum ada ni, anak kita yang belum dapat lagi ni, orang panggil apa? Kalau pandai je nak panggil mustahil pun boleh, nak panggil mungkin pun boleh. Tapi kena pandai kira lah. Anak kita hak belum ada ni nak panggil apa weh? Wajib, mustahil, mungkin. Tapi kalau kata jaiz hak telur dia, jaiz yang mungkin hak telur kalau betul-betul. Nak panggil apa ni anak kita yang belum ada ni? Jawab, boleh panggil mungkin. Asal nanti pilih pada asal panggil mungkin. Kenapa? Tiap-tiap barang yang sah ada sah tiada panggil mungkin lah. Kalau itu anak kita yang belum dapat lagi ni mungkin, karena masuk dalam barang yang boleh jadi adanya, boleh jadi kekal di atas hal tiadanya, maka mungkin dia panggil nafsi pada dirinya. Dan boleh panggil mustahil, boleh panggil mustahil. Panggil mustahil ke mana? Bagian mustahil, bagian tak tahu pada asal adanya. Yang ma'rufnya ta'rif dia ta'rif alam tu dia. Wa ba'duhum, nak dihak tengah-tengah adalah kita untuk tahu kata ada juga tengah-tengah ta'rif kata wa ba'duhum, dan tengah ulama khaffal alama telah menentu ia akan alam itu bizir ruhi. Ya ta'rif lah tu alam tu ialah tiap yang punya roh. Ada setengah ta'rif itu. Tapi ini tidak diberpegangkan, cuma ada tahun kata alam tu tiap-tiap yang punya roh. Kalau itu termasuk berapa dia? Manusia, jin, malaikat, benazir. Yang punya roh tu banyak alam. Kalau bukan yang punya roh tak banyak alam. Turut tahun ni tak kayu batu tak banyak alam. Yang madat tak banyak alam. Itu untuk kita tahu kata setengah ulama kata gitu. Wa ba'duhum, dan setengah ulama setengah yang lain pula khassahu menentu ia ba'duhum akan al-alam bil insi wal jinni ya. Anak kita yang belum ada ni mungkin ataupun jahil pada akal yang zati, mustahil arifi. Bagaimana surah? Kira kalau kita tak anak kita dapat anak, kita tak akan dapat. Mustahil arifi. Pada diri mustahil arifi. Anak kita yang belum ada ni mungkin ataupun jahil pada akal yang zati, mustahil arifi. Bagaimana surah? Kira kalau kita tak anak kita dapat anak, kita tak akan dapat. Mustahil arifi. Jadi itu Pak Ibn Ghazali kata alam selain daripada alam yang sudah ada mustahil, kerana sudah tak halak, kerana sudah tak tidak takluk ilmunya kata ada. Jadi kalau dia panggil mustahil pun mustahil alam. Maka boleh kita tambah dulu bahawa mustahilun bahawa mustahilun apa? Aidi aridi, ali aridi, mustahil aridi. Karena sudah tak takluk. Jadi gitu. Ada pun pada asalnya mungkinan. Sebab dia kata di belakang wa in kana mungkinan fi nafi aizati. Habis. Baik. Klik pada macam qauluhu lakin.